Asal banyak latihan you tak hantar Syahmi? Cuba jawab soalan teacher sekejap. Kenapa you tak hantar latihan? Kalau kelas cikgu lain tak hantar task, consider kehadiran kosong tau. You banyak teacher tengok tak hantar task ni. Nanti you explain ke I kenapa. Penatlah teacher nak tanya explain kenapa kan. You jangan ingat you tak ambil IG ke apa tau. Ni IG pun tak ketahuan hala ni. Kerajaan kita ni kan. Tak boleh lah macam tu. At Maths ni tak ada peluang kalau awak tiru pun. Kalau awak tak faham konsep, tiru tu tak ada makna juga. Hmm. Gitu. Faham tak? Tapi I tak hantar je homework. Oh, boleh tak ada perasaan ni tak hantar homework. Okay. Kita tengok soalan nombor 1. Ni pun ramai yang tak masuk lagi. Sebab ada smartphone kan dekat tangan. Sebab itulah student ni dia tak ada smartphone. Bila dia ada smartphone, dia tidur lambat. Bila dia tidur lambat, kan, besok tu ada kelas, maka tokotan kanting lah kelas dia. Tu masalah student. Dia sebenarnya tak ada smartphone. Dia kan tengok benda lain lebih banyak daripada hard academic sebenarnya. Majority lah. Daripada 10 orang budak, 3 orang je yang betul-betul nak guna smartphone untuk belajar sebenarnya. Sebab tu kalau lepas subuh, korang mesti takkan tidur sebenarnya. Datang ni subuh pun tak tahu ketahuan hala kan. Ni problem kelas pagi. Okey, soalan nombor 1 adalah soalan yang sangat direct yang sepatutnya tak ada masalah bagi pelajar untuk jawablah sebenarnya. Okey. Soalan ni adalah soalan modulus. Kita pernah buatlah soalan ni. Kan? So dia ada dua keadaan, betul tak? 5x minus 3 modulus equal to negative 3x plus 13. Jadi awak akan ada dua keadaan working lah sebab dia modulus kan. Cuba tengok jalan kerja korang sebab tu kena cuba. Janganlah tak cuba, janganlah ambil mudah. Bahaya bila awak ambil mudah tau. Okey, mula keadaan macam ni. This is satu part working. Satu lagi keadaan 5x tolak 3 ni, sini yang akan wujud negatif. Lepas tu negatif 3x plus 13. Okay, tu idea dia. Kemudian, ada soalan tak? Rasanya tak ada, sepatutnya lah. Tak adalah masalah kan? Sepatutnya lah kan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Teacher. Okay, so apa jawapan dia? What is the answer? 2 and negative 5. Negatif 5. Right? Ada dua keadaan kan? So the answer is, what is the answer? So markah dia dekat mana markah dia? Markah dia yang pertama, pelajar akan buat mana-mana satu yang dia beri. Okay, sama ada yang ni ataupun yang ni. Mana-mana. So dapat B1. Okay, so the answer should be X equal to, siapa yang cuba tadi?
2. Dengan Negative 5. ya negative 5. So setiap satu ni markah dia 1. So that's why markah dia 3. Okay. Teacher harap you all cubalah. Macam itulah maksud teacher tu. Sebab soalan dia direct. Okay, soalan nombor 2. Teacher, saya nak tanya sebab soalan ni, saya terbuat positif negatif tu yang equation sebelah kiri punya. Tapi jawapan saya Ini? si dapat, tapi jawapan saya si dapat Boleh. 2 dengan okay. Teacher. Boleh. Salah satulah. Okay. Boleh faham? Boleh? Boleh. Alright, soalan nombor 3. Nombor 3 ni sokmo tanya kan. Soalan ni adalah daripada kuadratik. Teacher dah cakap dah, hai tambah. Kalau korang betul-betul bangun awal ready kan, korang kan baca tau Telegram tu sebab itu medium korang. Lepas tu kalau tiba-tiba ada orang masuk nampak sangat tak baca lah tu ataupun baru bangun tidur. Hai, form 4. Dah lah I 2 kelas form 4 kan. Macam tu lah keadaan je bila dah tak boleh kontrol budak missing. Okay, ini adalah kuadratik. Equation. No, ini bukan equation, ini adalah function. Bila dia bagi function, kita kena sepatutnya ada depan ni ada subjek fx lah. Okay, sebab dia minta pula kita buatlah bentuk vertex form dan dia adalah 3 markah. So macam biasalah, A minus X tolak B square ni adalah vertex form. Selalu ni kita akan tengok disusun macam ni. This is the common yang kita selalu nampak. Sama je lah dua-dua ni. Jadi untuk dapatkan form macam ni, semua pelajar tahu bahawa syarat dia mesti positif X kuasa 2. Okay, positif X kuasa 2. Jadi pelajar akan factorize lah. Okay, bila pelajar akan factorize macam ni, which is dia akan keluarkan negatif. Ni tak dapat markah lagi ya. Ni dapat markah dah. Kat sini dah dapat markah dah. Siapa yang dah buat, apa orang panggil? Factorize, sudah dapat markah. Dekat mana? Dekat sini lah. So this is 1 mark dekat sini. Bukan kat sini, dekat sini. Okay. Kemudian pelajar akan buat completing the square lah, CTS. So pelajar akan buat negatif X kuasa 2 ni. Okay, kemudian 7/2. No. Ada 7X dulu. Semua orang faham ke soalan ni? Kalau faham kita boleh masuk soalan ni. Senang kan soalan ni? Tu cik kata soalan ni senang untuk soalan dipilih ni. Mula-mula tambah. Kan, mula-mula tambah. Lepas tu buat satu lagi ni. I tak cukup tempat ni. So negatif kat sini. Negatif 7/2 square minus 8 tutup kurungan. Okay, dia sebelah menyebelah lah sebenarnya. So no problem lah sepatutnya. Kemudian yang ni kita akan ambil dia sebagai kurungan yang pertama. Okay, faham tak? Tak ada masalah kan yang tu kan? So apa dia kurungan pertama dia? Jadi negatif X kita akan ambil tambah ke tolak? Kita ambil tolak. Kan, betul tak tolak? Betul. Okay, tolak 7/2. 7/2. Lepas tu square. Kemudian ambil kalkulator, tambah benda Allah ni. Ambil kalkulator. Ni kena hati-hati ya, jangan tu buat tolak-tolak tambah pula. Okay. So apa jawapan kita kat situ? Awak akan dapat, ambil kalkulator lah buat macam biasa. Ni ingat ni buat negatif 7/2 square dulu. Jangan buat ni ada lagi pelajar yang ada PE benda macam ni. Dah nak masuk tingkatan 5 dah. Tak payah dah nak cakap pasal IG lah tu kan. Okay. Kemudian tambah 81/4. Tu markah akhir dia. Tu jawapan dia. Ni markah yang ketiga. Markah yang pertama, tadi macam Cica cakap lah. Pelajar dia letak this kind of the negative factorization. Markah kedua nampak ni 7/2 ni. Negative 7 tu. Maknanya dia buat konsep CTS lah. Sudah dapat satu markah. Kemudian jawapan akhir.
Ya, ada orang tanya soalan. Bukankah dia jadi negatif ke? Negatif apa sayang? Kat mana negatif? Hmm, Ambil kalkulator yang kira. Yang ni awak kena kira. 7/2 square plus 8 kan? Betul tak? okey. Kira, ambil kalkulator. Jangan ambil yang ni, hold dulu. Lepas tu tekan kalkulator dapat 49/4 plus 8. Okey. Dapat negatif ke? Bukan minus 8 ke teacher? Minus 8. dapat. Thank you. Minus 8, minus 8, minus 8. Minus 8. Okey. Minus 8. Ya, betul. Minus 8. And then, awak kena buka kurungan tu sebab dia ada negatif kat sini ni. Dia ada negatif. Masa awak buka tu, awak kena bawa ni darab dekat yang bahagian awak solve benda ni. Sebab tu awak dapat positif 81/4. Nampak tak apa teacher cakap ni? Faham. Ha. Faham. Dia macam ni tau. Dia macam ni. Negatif kan duduk macam ni. Lepas tu awak dapat x minus 7/2 squared. Awak akan dapat negatif 81/4. Betul tak? Lepas tu, awak kembang lah. Yang tak boleh kembang. Kembang maksud teacher expand tanda ni untuk kawan ni. So awak dapat negatif x minus 7/2 squared. Lepas tu negatif, darab negatif. So yang dapat positif tu. Faham? Faham. Tapi baca Faham, balik teacher. soalan, dia nak form A tu duduk depan. Maknanya 81 tu duduk di hadapan student. 81 tu duduk dekat 81/4 kan? Minus x minus 7/2 squared. Tengok soalan balik, dia nak bentuk A minus x. Apa soalan tu tadi? Soalan nak x plus B kan? Is that B? Ke minus? Minus B, teacher. Minus B. Tu form dia. Okay. Settle lah. Boleh terima? Boleh. Boleh. Okay. Soalan yang kedua tu, lepas tu dia tanya hence the state the maximum volume kan, markah dia 2. So ni kiranya pemurah lah markah kat sini macam pemeriksa tu cakap kat webinar tu kan. So you just ambil daripada sini kan. So mana dia kata this is maximum, of course lah maximum sebab tanda negatif kat sini. So the point is you just straight away you dapat 2 mark, which is you dapat 7/2 81/4. This is the coordinate. Okay, faham? Faham, teacher. Okay, seterusnya. Ya. Untuk yang ni kan dia tak minta dia nak dalam koordinat ketak kan. Dia cakap dia nak value je kan. So, Dia nak maksimum. Dia nak maksimum. So, kita kena statekan ke still kena bagi dalam koordinat? Tak. It's not necessary kalau you letak dalam koordinat. Tak perlu sebenarnya. It's not necessary. Kalau student tu letak koordinat, ya, betul. Kejap. Okay, 81/4. So, I rasa kalau pemakahan skema dia letak nilai X, dia tunjuk nilai X. Tapi kalau ikut soalan macam Ros cakap tu sepatutnya tak ada kena-mengena dengan nilai X. Jadi, bila kita check balik skema, dia kata student tunjuk X equal to 7/2 and therefore the maximum is 81/4. So, kalau kita refer kepada soalan, dia kata dia nak nilai X ke? Ada tak soalan kata nak nilai? Dia kata dia nak nilai X. Okey, kalau soalan kata dia nak nilai X, so nilai X satu markah, the value of X. Hence the maximum value. Okay. So
sorry. You just state terus X dia berapa, maksimum dia berapa. Koordinat ni tak boleh lah, ya tak boleh. Tidak boleh sebabnya soalan tak kata pun find the coordinate. So dia nak the value. So you just give the value. Okay, boleh terima? Boleh. Okay, Boleh. nombor 3, using the answer part 1, otherwise solve the equation. Part 1. Part 1 tu yang atas sekali tu lah, yang tadi tu kan. Agak-agak nak buat macam mana ni, 3 markah. Dia kata awak kena sambung ni pada part 1 tu sebab dia hands kan, awak tak boleh lah jalan kerja baru. So macam mana kita nak buat? Apa idea you all? Maksudnya, kita kena X. Let X. let X as a Z square. ya betul. Ambil balik soalan nombor 1 tu kan. Yang tadi tu, yang ni awak ganti dengan Z. Okay? Terus dapat nilai. You ganti nilai Z and then you letaklah dia sebagai Z dekat sini. So yang ni dapat 1 mark. Bila you letak sebagai Z, kemudian you cari Z lah. Kalau Z kuasa 2 sama dengan apa? 7/2 plus 9/2 and then your Z akan dapat plus minus square root 8. Okay? Boleh terima? Boleh. Okay. Seterusnya. Soalan nombor apa tu? Soalan nombor 4. Nombor 4 ni mudah sangat ni kan. Betul tak? Nombor 4 ni soalan apa? Integrate. Differentiate kan? Find dy dx. Okay, betul integrate lah tu. Betul. d2y dx tu dia dah bagi 2 plus 3/2 plus 3 x plus 1 power of 4. Jadi kalau kita integrate kali pertama, betul tak? So dapat dy dx. Kan? Kita integrate kali pertama. Yang ni, benda Allah ni. So macam mana nak integrate ni? Ingat lagi tak ada kuasa 4 kat bawah ni? Ingat. Ingat macam mana nak buat? Bawa ni atas. Bawa naik. Bawa ni atas. Okey, bawa ni atas. Sama dengan soalan formatif kan, soalan formatif mudah lagi. Tapi macam ada setengah pelajar tu boleh buat, dia careless lah. Patutnya bahagi dengan darab, coefficient of X dengan kuasa baru. Benda tu tidak berlaku. So sangat menyedihkan lah. So dy dx, jawapan dia adalah x squared minus 1/x plus 1 power of 3 plus c. Jadi tadi macam mana nak buat benda ni? Harap-harap korang masih ingat lah. Kan? Masih ingat? Iaitu 2 integrate 2 akan dapat apa? 2x teacher. 2x. Dy dx 2x. akan dapat 2x. Lepas tu yang ni Teacher. Soalan dia 2x. 2x. Okey, 2x kuasa 2 bahagi 2. Jadi yang ni akan jadi 3x tambah 1 kuasa negatif 4. Okey, jadi 3 ni kita letaklah kat luar. Tak suka tengok benda yang tak ada kena-mengena dengan integrate kan. So yang ni kita boleh cancel. Teacher harap korang faham kot ni. Teacher dah terang dah ni. So dapat x tambah 1 kuasa bertambah. Jadi negatif 3 bahagi negatif 3. Yang ni masa ujian formatif ni ada beberapa budak yang sepatutnya boleh buat. Bagi saya budak ni memang patut boleh buat. Kenapa dia tak boleh buat? Budak yang tak boleh buat tu telah lah kan. Latihan pun tak hantar, kelas pun main-main. Macam tu rugilah yang ni. So yang ni cancel. Boleh cancel. Sabar. So boleh cancel. So dapat negatif. That's why bila awak integrate nanti, tu yang dapat jawapan macam jawapan ni. X kuasa 2, tolak-tolak dapat negatif. And then tadi negatif 3 tu cancel kan, dapatlah 1 bawah dia x tambah 3 tu. Tadi kan kuasa
Kuasa apa? Kuasa negatif kan? Letak balik dekat bawah. Kuasa negatif 3. Jadi awak tukar X kuasa 2 tolak 1 per X tambah 1 kuasa 3. Wajib tukar kepada kuasa positif tambah C. Okey, untuk soalan berikutnya, nilai C kita. Nilai C kita berapa? Dia kata dy dx equal to 1, x equal to 1. Jadi gantilah bila awak settle down yang ni. Okey, untuk dapat lagi satu markah. Yang ni 2 markah ya. You start integrate 1 markah, jawapan integrate 1 markah. Kemudian nilai C kita adalah, siapa nak cuba? 1/8. 1/8. Thank you, dapat 1 markah. 1/8. Ya, 1/8. Kemudian nombor 2. 42 tu. 42 tu dia kata find y. Find y. Maknanya tadi kita dapat dy dx. Kita dapat dy dx equal to x squared minus 1 over x. X apa tadi kita dapat? X plus 1. Plus 1 kuasa power of 3 plus 1 over 8. Okey, ni dy dx kita sepatutnya. Kemudian dia nak nilai y. Bila nak y, kenapa? Integrate. Yes, integrate lagi sekali. Maka Integrate. jawapan untuk integrate ni, integrate yang ni lah. X kuasa 2 tolak, teacher ni kalau ada orang perangai ni memang lost lah benda Allah ni. Itulah mengajar online ni. Kita boleh nak tak perasan pelajar yang macam give up nak dengar. Kan ada tu, ada di kalangan you all sekarang tu. So dapatlah jawapan y equal to 1 over 3 x squared x power of 3 plus 1 over 2 x plus 1 kuasa 2 plus 1 over 8x plus, katalah letak apa? Boleh je nak letak C. Dia suruh letak apa? Tak ada, dia tak letak apa. Ini constant lah, letak C. Okey, lepas tu bukan lagi jawapan dia. Ni baru markah yang kedua. Jadi awak kena bagi fully y in term of x ni. Awak gantilah y ni dengan 3, x ni dengan 1. Maka awak akan dapat nilai C. Nilai C berapa? Nilai C dia adalah, siapa nak cuba? 29/12. Yeah, nilai C ni adalah 29/12. Jadi you completekanlah you punya y you tu in term of x. Salin balik 1 over 3 x power of 3 plus 1 over 2. Salin. Lepas tu last kali mesti tambah dengan 29/12. So complete 3 marks. Okay, soalan akhir. Number 6. Soalan number 6 ni adalah basic sebenarnya. Dan dia beruntung soalan ni. Kenapa teacher kata beruntung? Siapa boleh jawab? Tak. Markah besar pun tak beruntung juga kalau tak boleh buat kan? Base dia sama. Ya, base dia sama. Itu untungnya. Kan? Dia markah besar tu untung sekali je. Tapi kalau tak boleh buat, dia tak jadi untung lah. Yang ni patut ini memang kena patut boleh buat lah. Dia bagi base dia sama dua-dua. Kan? So you terus tukar kepada equation. So x tambah 2y equal to, ni bawa ke sebelah jadi 2 power of 3. Settle untuk yang part pertama. Part yang kedua, log 2 3x over y equal to 1. Jadi you dapat, teacher bahagi. Kenapa teacher bahagi? Kenapa skema bahagi? Why? Law. Ya, law. Ada juga pelajar yang menyebut terima kasih. Ni jadi 2. Jadi awak terus buat simultaneous equation lah. Ni equation yang pertama, ni equation yang kedua. Maka dia memang besar. Ni sangat pemurah lah ni. Ni kalau dalam SPM ni markah dia 3 je. So dalam IG markah ni 5. Dah lah sama base. Gitu. Oh, soalan nombor 8 terbincang lagi. Okey. Nombor 8 nanti teacher try lah bagi video ke apa dah kat setengah-setengah dah ni. Okey, yang ni kemudian awak pun solve lah. Nampak pelajar tukar kepada equation dapat 1 mark.
Okey, awak tengok, awak tukar tak? Dia tak ada pilihan ni, dia kena tukar. Sebab dia hukum indeks. Sebab 1 mark. Kemudian nampak pelajar settle lah, letaklah apa-apa sebagai subjek atau apa sahaja. Contohnya, yang ni dia tukar kepada 8. So dapat lagi 1 markah. Pelajar tukar, dia bagi complete x tambah 2y equal to 8 dengan 3x over y equal to 2. So dia dapat 1 lagi markah. Dia 2 markah dah. Okey, nampak benda Allah ni dapat lagi 1 markah. Dia ada 2 markah dah. Lepas tu dia solve. Dia nampak substitute, ada proses nampak you all buat substitute eliminate, dapat lagi 1 markah. Okey, kemudian both jawapan awak kena betul. X equal to 2, Y equal to 3, dapat 1 markah dengan syarat kedua-duanya betul. Teacher harap kat sini awak tak ada masalah sebab I dah bagi tahu dah base dia sama. Beruntung dapat soalan log base sama. Yang kedua, pelajar patut tidak ada masalah bila dia nampak benda ni saja. Bila dia nampak benda ni, pelajar form 4 patutnya memang sangat bersyukur dah seperti semetinya tingkatan 2. Tak ada kuadratik, ini hanyalah linear semata-mata. So tak ada masalah lah sepatutnya. Substitute eliminate langsung patutnya tak ada masalah tingkatan 4 sepatutnya. So harap soalan ni semua pelajar boleh buat dengan baik dah tadi. Okey, soalan yang terakhir, soalan number, bukan terakhir, 7 dengan 8 kan kita punya soalan kan? PLC, betul tak? Betul. Okey, so tak apalah, awak ada kelas apa lepas ni? 7 dengan 8 I bagi, insyaAllah lah kejap lagi I bagi dalam Telegram. Sebab teacher nak kena ambil markah, tapi tak apa. Awak bagi je markah awak setakat 6, 1 sampai 6. 5 tak ada. Okay, I bagi tempoh. Tengoklah selepas habis kelas. I tahu you ada kelas. So by start 1:10 tu awak dah boleh masuk dalam GC. Sebab ni I kena ambil markah bagi kat Cikgu Fitri. Tunjukkan hasil kerja you. Boleh? Tingkatan 4C, 4D. Teacher, Ya. nak tanya. Macam soalan 4 tu kan, soalan 4 II, kan teacher leave answer as a fraction kan? 4 mana 4? 4 mana 4? 4. 4 soalan ni. Ya, 4 Roman tu. 4 Roman tu. Okey. Kan leave answer as fraction. Macam mana kita nak tahu kalau kita nak answer tu as fraction? Ataupun Sebenarnya kan nombor 4 nombor 1 ke ni? 4 form 1 ke kakak? 42. 42 adalah nilai y. Okey. Dalam ni leave it your y in term of. Okay, leave it your y this one. Okay, betul yang ni? Which one fractions? This one This one Ni. Yang ni memang kalau macam ni, kalau equation sepanjang I jadi cikgu at maths lah. Kalau equation persamaan, you memang tak boleh bagi dalam bentuk desimal langsung. Tidak boleh. You just bear in your mind macam tu. Kalau kita ada macam y equal to 3.2x plus 1.5, ni tak boleh. Ni memang tak boleh people, tak boleh. Sebab you boleh leave it sebagai fraction. Lepas tu satu lagi, you boleh just simplify benda Allah ni. You boleh hapuskan pecahan ni dengan benda apa yang sesuai untuk dihapuskan. Contohnya awak darat dengan 12. Awak darat dengan 12, semuanya awak darat dengan 12, darat dengan 12. Sebab 12 dengan 3 kan boleh jadi 4 kan. Y ni pun darat 12. So awak akan dalam, tak jumpa lah fractions tu. Awak akan dapat jawapan dalam bentuk macam 12y equal to bla 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 bla. Dua-dua boleh terima. Faham tak maksud teacher apa? faham. Contohnya kan sekejap. Contohnya katalah kita buat equation of tangent, katakan kita dapat y equal to 3 over 2x plus 9 katakan kan. So macam tak, mungkin awak cakap macam mana ni, macam tak berapa nak okey kan. Jadi awak nak tiba-tiba awak nak tukar kepada dalam bentuk desimal. Desimal memang tak boleh. Kalau awak tengok dalam buku pun tak pernah equation dalam bentuk desimal. Jadi macam mana nak bagi nampak dia comel, bagi nampak dia macam cantik sikit. So you darat dengan, you hapuskan of the ni.
dengan darab dengan 2 sebab dia macam mengganggu kat pecahan ni. So awak darab 2. Awak darab 2 semua pun kena darab lah. Balance semua sudah dapat 2y equal to 3x plus 18. Sama juga dengan kes yang kakak tu tanya. Ni kan teacher macam mana saya nak pastikan bahawa jawapan ni dalam bentuk fraction. Memang kena fraction. Tu je jawapan dia. Kalau dalam SPM end of your question kan. End of your question kalau you dapat x equal to katalah 99/2. So you memang kena tukar kepada mixed number ni. Mixed number. Lebih selamat daripada decimal sebab pelajar ni decimal dah tak faham bahasa sikit. Orang dah kata dah 4 significant figures, 4 significant figures. Samalah juga dengan awak punya angle formative test tu. Ramai pelajar tak tukar degree kepada radian. Dia main tekan je kalkulator. So habis nilai figure dia. Adalah satu batch ni, kelas I ni adalah berapa orang je lah yang betul soalan tu. Samalah. Angle kena ada 2 decimal places. Macam tu. Terjawab tak soalan? Faham tak? Faham teacher. Okay, Alhamdulillah. Okay, nombor 7 dengan nombor 8 I akan bagi dalam Telegram. So boleh tengok-tengok balik. Jangan lupa ya kena submit hari ni. Teacher akan start buka GC dan awak akan start masuk lepas awak kelas 1110. Ambil lah masa sikit, tak lama pun kan. Itu sahaja untuk kata Farah dan Satu As. Okay, selebihnya Cikgu Fitri kata selebihnya akan jadi sebagai homework. Mungkin selebih itu adalah weekend test awak. Sebab dia dah tak sabar nak ambil markah kan. Macam itulah gayanya. Jadi harap awak faham dengan arahan teacher. Itu sahaja. Assalamualaikum. Untuk ngantar Siti Farah dan Surah Tu'az. Wal'as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Habislah kawan awak yang tak masuk tu kan. Dah habis dah kelas. So